Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sambung pembacaan kitab kita pada hadis yang ke-19, muka surat 45. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asyratis sa'ati ay yaqilla al-'ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara az-zina wa takthura an-nisaa'u wa yaqilla ar-rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahidu. Akhrajahu syaikhan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada suku kaum Khazraj, dan sahabat Nabi yang asalnya daripada Madinah Al-Munawwarah, ataupun kita boleh katakan Anas bin Malik daripada kalangan Ansar, Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku akan menceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada para sahabat, wahai sahabat, aku nak bagi tahu pada hampa ni, aku nak habaq satu benda yang aku rasa benda ni kalau aku tak cerita, orang lain, sahabat-sahabat yang lain pun tak boleh nak cerita macam aku cerita. Maknanya hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita secara langsung kepada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kerana Anas bin Malik salah seorang daripada min khuwaidimir Rasul, salah seorang daripada khadam, pembantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi akan cerita kepada sahabat yang dekat, kepada orang yang rapat, kepada orang yang selalu melazimi akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, digelar sebagai ashabus sirri, sahabat yang banyak menyimpan rahsia-rahsia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini nak bagi tahu juga kepada kita hal-hal yang bersangkutan dengan diri kita ataupun benda-benda yang complicated, maka tidak perlu diceritakan kepada orang selain daripada orang yang terdekat dengan kita. Ceritalah pada mak ayah kita ke, pada isteri kita ke, tak payah cerita kepada orang-orang yang tak patut kita cerita. Pergi cerita kat markah. Nah, markah tu pun tak tahu lagi menikah ke tak menikah lagi. Nah, cerita dah tak ke markah dia. Dia kata hang nak tahu dah pergi selamat jalan. Lepas tu bila mana mai masalah
maka marka dia tadi akan buka aib dia. Hamba nak tahu tak pasal apa aku tinggal dia, pasal dok. Macam mana dia boleh tahu? Pasal dia pergi cerita benda yang tak patut dia benda yang tak patut dia cerita. Yang kedua, ulama menegah kita cerita aib kita, hatta kepada pasangan kita dilarang juga. Sebelum kita menikah, kita ada buat benda tak elok lah. Contoh, bukan orang sini ni, orang Zimbabwe, bukan Pulau Pinang, Pulau Zimbabwe tanah. Sebelum kita menikah, waktu bujang kita pernah buat maksiat, misalan minum arak. Lepas menikah, isteri pun tanya abang sayang dekat cik. Oh why not? I sayang dekat you know. Aku sayang kat hang sungguh-sungguh ni. Kalau betul abang sayang kat saya, cuba abang cerita tengok apa benda yang abang pernah buat sebelum abang nikah dengan saya. Jadi pada ketika tu cerita hak baik-baik sajalah, jangan cerita hak buruk-buruk kita. Kerana apa? Ditakuti si isteri tadi akan hilang hormat pada kita, ataupun ditakuti si suami akan hilang hormat pada isteri. Dia akan main, setan dia akan main. Alah, buat apa aku nak buat baik hang? Dulu hang jahat sama orang. Contoh lah tu. Maka ini Islam bajak jangan duk cerita benda-benda yang tidak sepatutnya. Baik. Lalu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat, yakni tanda-tanda kiamat di sini bukan maksud kata Nabi apabila berlaku kiamat. Tak, maksud dia di antara tanda-tanda kecil sebelum berlaku kiamat, di antara tanda-tanda hin-hin yang Allah Ta'ala zahirkan sebelum berlakunya tiupan sangkakala yang pertama. Selepas daripada tu nak tahu tanda dekat tak dekat, ni antara dia, kata Nabi SAW, sedikitnya ilmu. Maksud sedikit ilmu ni apa maklum? Maksud sedikit ilmu di sini iaitulah banyak dan ramainya para ulama dimatikan, diambil semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nisbah pada ilmu tetap banyak pada kita. Kitab-kitab ulama, kitab tafsir, kitab fiqh, kitab tasawuf, segala makneka fannil ilmi, segala makneka perbendaharaan ilmu ada ke kita belaka. Nak hak bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, segala kitab dah dibukukan oleh para ulama. Tetapi maksud kata sedikit ilmu di sini adalah apabila dimatikan para ulama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ada ulama maklum dia karang kitab tapi bukan membawa erti ilmu dia takat hak duk dalam kitab tu saja. Bukan takat duk dalam kitab hak dia tulis tu saja. Banyak lagi, barangkali ilmu yang dia tulis dalam kitab fiqh tu baru 1/10 daripada hak ada ke dia. Contohnya siapa? Contohnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi dia buat kitab 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia sambung kerja siapa? Kerja Al-Imam Ibn Salah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, dia yang mula-mula ulama yang pertama yang buat kitab 40 hadis, tapi tak dan habis. Takat berapa? Takat 24 hadis saja yang dia dan buat. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka Imam Nawawi sambung bagi perhabis jadi 42 hadis, maka diberi nama Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekiranya Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala dipanjangkan usianya oleh Allah, adakah berhenti takat hadis 40 tu saja? Barangkali ada lagi hadis-hadis yang lain yang akan dibukukan, yang akan ditulis oleh Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mati
Tapi agak-agak kalau Al-Imam Syafi'i hidup sampai ke hari ini, agak-agaklah adakah misalan selepas daripada Imam Syafi'i meninggal, kitab dia ada 100 buah judul kitab, 100 kitab ya yang dalam karang. Kalaulah Imam Syafi'i dipanjangkan usia oleh Allah, agak-agaklah adakah 100 kitab ataupun lebih daripada 100 kitab, barangkali 1000 kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan para ulama, maksud bahawa ilmu yang sempat mereka sampaikan kekal, tetapi yang ditakuti banyak lagi ilmu yang ada pada diri mereka yang tak sempat disampaikan. Jadi sebab itu pesan guru saya Fadilatul Dr. Umar Fawaz Sulaiman Siddiq Al-Azhari hafizahullah taala, dia mengatakan bahawasanya ketahuilah setiap ulama yang meninggal akan tumbuh ataupun akan datang ulama yang menggantikannya, tetapi ketahuilah ulama yang baru ini ilmunya akan berkurang daripada ulama yang sebelumnya. Faham tak? Al-Imam Syafi'i, lepas tu main siapa? Al-Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi banyak menerangkan fiqh mazhab Al-Imam Syafi'i. Adakah sama kedudukan Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Nawawi? Tak, sudah semestinya tidak. Mai pula lepas Imam Nawawi, ulama-ulama fiqh selepas daripada dia, ulama-ulama hadis yang datang selepas daripada dia, ratusan ribuan tahun nak disebuahkan dengan kita hidup hari ini, agak-agak berapa banyak dah jurang ilmu yang tak sampai kepada kita. Hak sampai tu pun menyegan nak mengaji. Faham tak ni? Jadi ramainya ulama yang dimatikan oleh Allah. Baru ni 2 hari lepas almarhum Tuan Guru Ahmad Rifa'i rahmatullahi alaih, muda lagi meninggal, umur 59 tahun. Maklum umur apa hak mai ni? Ada 59 ada? Tak berani habaq lah, kata berani habaq mati juga kami bah ni. Mati maklum weh, 59 ke 95 ke 94 ke mati bila? Wallahu a'lam. Mati dia tak kira siapa, hang ustaz, hang baru nak start, hang start hidup, hang start tak hidup, hang jahat, hang baik, tetap dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana orang-orang baik mati, punya ramai orang baik. Semayang jenazah 3 kali maklum. Semayang jenazah 3 kali semayang. Di pondok dia semayang, di masjid Parit Panjang semayang, patu simpan pula dekat perkuburan Parit Panjang dekat Syuhada Memali. Allahu Akbar. Semua tu duduk berdekatan dengan makam ataupun kubur orang-orang yang soleh, orang yang mati syahid. Bahkan digalakkan dalam agama apabila nak tanam seseorang jenazah itu, maka dipilih jiran sebelah dia, jiran yang baik-baik. Baik-baik lah. Tapi dah tak ada dah buat guna ustaz, tanam bila tu bak lain lah tuan-tuan. Tapi ada pilihan, kita husnuzan lah, hak mati tu semua baik belaka lah, dia beriman baik dah tu kan. Jadi pilih tempat yang baik-baik, jiran hak baik-baik. Ni tanam tengok batu nisan sebelah tu dia bekas tailung, Allah mak lai tapi selamat jalan. Tengok sebelah siapa dia? Makau punya scammer. Allah jam crank tu pi dia tak mampu contoh. Ni disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kerana ditanya oleh sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, pasal apa kami ni kena pilih jiran dalam kubur ni, jiran hak baik-baik? Kerana Nabi SAW mengatakan, kalau di dunia jiran hang jiran baik, hang rasa ada tempih baik dia? Rasa? Tak belum? Dia masak, dia bagi kat kita sikit, maklum masak bagi tak? Bagi. Tak bagi tak tahulah. Contohlah. Masak dia bagi kat kita sikit, kenuri dia panggil kita, dia tengok kita tak keluar rumah 2-3 hari, dia telefon, pasal apa tak keluar rumah, tak sihat ke? Dia bukan tak sihat, dia kata sakit lutut, dia kata sakit lutut, dia telefon kita. Tapi kalau jiran tak baik, dia buat apa? Dia penanya kita,
Nah, dia buat benda tak baik, dia khianat kat kita, dia duduk rumah taman, dia ni pula jenis minat lagu Indonesia, hak jenis yoga. Pagi-pagi hari lepas subuh 7.30 buka lagu an-na-na-na-na-na-na-na. Allahu Rabbi. Hak kita baru nak baca wadduha na-na-na-na-na, dia buka dah sadaqallahul azim, melingkup pinggan yang lu ya. Nah, dah contoh dia bela kucing, lepas kucing kok suka ni tok lah, saya panggil tok kan makcik, panggil makcik lah, panggil tok dari pakai duk punggai pula di luar noh. Nah, bela kucing jangan dia lepas, jangan duk lepas. Sebab apa? Kucing ni bukan dia reti, orang pun dia kencing siang malam, tambahlah kucing memang dia kencing tak kira tempat dah. Faham tak faham sudah. Dah. Kalau orang pun jenis muhur, bagaimana pula kucing? Memang dia kencing merata, dia kencing atas pasu bunga, dia kencing lam kasut, dia kencing kat kereta, dia berak dan sebagainya. Maka itu menyakiti jiran dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah perlu kami ni kena pilih tempat ataupun kubur kami sebelah orang hak baik-baik? Nabi kata, kalau hang hidup atas muka bumi, jiran hang jiran yang baik, hang dapat rasa kebaikan dia, begitu juga hang mati. Kalau hang mati, ditanam di tepi makam ataupun kubur orang yang baik, orang yang soleh-soleh, orang yang taat perintah Allah, maka insya-Allah kamu pun mendapat kebaikan dan tepiah daripada kubur dia. Tapi jangan petak mayang pula. Tak mayang lah. Pas ni tahu dah mati esok depa tanam sebelah kubur tu Imam Masjid Hashim Yahya. Tu imam tu rajin mayang, tiap-tiap waktu mayang. Kita tak payah mayang kerana pakai syafaat dia, tak ada masuk kena katuk lunyai dah. Nah, jadi pada dia itu di antara hikmah dia. Nah, pilih kawan yang baik-baik, nak bagi tahu kata hubungan kebaikan sesama manusia sampai mati pun kita dapat faedah. Sebab tu jangan sombong orang, jangan duk kena orang, jangan duk penaya orang, jangan duk peleceh orang. Kerana apa? Kerana kita ni lemah. Baik, banyak kejahilan. Nah, sedikit ilmu, ramai ulama mati, maka akan menyebabkan sebab yang kedua dia akan banyaknya berlaku kejahilan, kebodohan dalam kalangan manusia. Banyak perzinaan. Ni disebut ni semua benda yang merengkir belaka. Bila ulama mati, orang-orang baik, orang yang berilmu mati, maka tak ada panduan, tak ada tempat rujukan. Masyarakat akan melahirkan masyarakat yang jahil. Bila masyarakat jahil, tak tahu hukum hakam halal haram, maka di antaranya akan berlakunya penzinaan, berlaku zina, anak luar nikah. Nah, zina ni maksud apa? Zina dengan nikah ni sama ke? Tak sama. Pasal apa tak sama? Bila mana menikah, dia ada syarat-syarat dia, ada rukun-rukun dia. Ayah ingat tak rukun nikah? Kau tak ingat dah? Nak ingat kena tambah seorang lagi. Boleh maklum apa? Tak ingat terus maklum pasal apa kena katuk dah. Nah, rukun nikah, ngantin lelaki, ngantin perempuan, lepas tu ada saksi, ada wali, bukan wali ben pak dia lah, ataupun dan ke atas pak makan tok wan dia, adik lelaki dia ke, abang dia ke. Nah, dia ada wali mujbir dan sebagainya. Lepas tu ada ijab dan qabul, lafaz ijab qabul, aku terima nikahnya. Sah ni aku terima nikahnya dengan mas kawin peluh cerau pengantin tu. Peluh cerau tu imam main duk jegir muka tu pula. Pergi tu imam dia jegir bukan pasal apa? Pasal balas nak darah hak dia berkenan tu jegir. Bukan masjid ni lah, tapi lebih kurang tu lah. Baik, berlaku perzinaan. Sedikit kaum laki-laki dan ramai kaum perempuan. Statistik sedikit kaum laki, ramai kaum perempuan dan sedikit kaum laki-laki, sehingga nantinya seorang lelaki akan mengurus 50 orang perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita ringkas ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di antara tanda hampirnya kiamat ialah sedikit ilmu agama. Macam kita habaq tadi lah, ulama-ulama mati banyak, tok-tok guru mati banyak. Sebab itu adanya ulama di tempat kita ni hak masih hidup, kita pilih ambil manfaat daripada mereka. Ambil manfaat daripada mereka. Tok guru duduk dalam kampung tak diraikan. Ada agak gitu. Tok guru duduk dalam kampung tak diraikan, tak diberi peluang, lebih seronok dengan orang yang apa? Orang yang letak. Bab tu mengaji ni maklum kena pilih juga tok guru. Saya tak apalah tok guru noh. Mengaji ni afdal, kena hak berkitab itu lebih afdal berbanding yang tidak berkitab. Sebab hari ni orang mengaji dia nak hak ringan-ringan saja. Macam makan kopok supering tu, ringan-ringan saja, tak mau berat-berat. Mengaji nak hak ustaz tok-tok ya. Ustaz Aiman tak mau, pasal tak tok, tak masuk televisyen. Lepas tu duk kata kat orang. Ustaz tak kata kat orang, bukan ustaz tu tiang elektrik nama dia. Mengaji tak mau kata kat orang, kena mengaji dengan ustaz tajwid. Dia kan kata kat orang, dia kata kat huruf ya. Ustaz tajwid kan, ra tebal, dia kata kat huruf ra tu ya. Kan kata kat kawan hafaz tak betul tu, dia kata kat huruf hak ni ustaz paling bagus. Jadi mengaji kena ada kitab. Dan bila mana belajar ni pula, dia kena ada marahil, dia kena ada peringkat-peringkat. Tak boleh langkau naik kitab hak tinggi-tinggi. Ustaz saya nak mengaji kitab Ihya Ulumuddin boleh tak? Boleh kemas hang. Saya nak mengaji risalah Qusyairiyah boleh tak? Mengaji mau hak tinggi-tinggi. Hak tasawuf kira main masjid, pi balik seberang sana tak keduh naik ferry dah, jalan buat tahiyat kalau boleh lagu tu. Subhanallah. Ini sifat orang kita tergopoh-gapoh dalam menuntut ilmu. Sebab tu kena mengaji pada permulaan ibtida, pada permulaan. Kena mengaji pada bidayah, patu mutawassit pertengahan, patu nihayah penghujung. Kita mengaji fiqh, dia ada tingkatan-tingkatan kitab dia. Tak boleh naik-naik kitab tinggi terus. Terutamanya orang awam macam kita, pi baca kitab usul fiqh di masjid, balik pakat cengkoi habis. Tak faham. Pasal apa? Kerana memerlukan istidrakul aql, kena menggunakan akal ni, duk kena pusing, duk kena fikir, mana dan fikir. Orang nak mengaji yang ringan-ringan sahaja. Ringan tak apa, hak penting ada kitab. Tidak maklum syok tak mengaji ada kitab, maklum habaq kan, jangan mohong. Syok tak? Syok. Ada kitab, kita boleh dhabit. Tang mana hadis yang dah baca. Kalau tak ada kitab, barangkali malam ni saya baca hadis 42 terus, khatam terus. Tapi maklum kata, dah ustaz baru hadis 19, saya tak boleh kelentong pasal dah tulis dah. Contoh gitu. Yang kedua, mengaji dia kena apa? Dia kena sabar. Tak boleh kalut-kalut. Ni mengaji baru 4 tahun tiba-tiba nak jadi mufti dah, tik minyak dia. Mengaji baru 4 tahun tu pun mengaji silibus universiti. Tak usah duk mohong hang profesor pilah tara mana pun, dia kena mengaku mengaji di universiti bukan harfun ila harfin, bukan satu huruf ke satu huruf. Siapa yang kata mengaji universiti satu helai, satu huruf mohong abang ada tu ya dong. Siapa yang berani kata mengaji satu huruf, angkat tangan, saya nak tengok. Saya yakin ayah-ayah hak main mengaji malam ni semua mengaji universiti belaka, pangkat tinggi-tinggi belaka. Mengaji formal ke tak formal ke, kita mengaji kalau sistem mesti mengaji dua-dua. Sehari hujung semester prof bang, tajuk ni bagi penekanan sikit, tajuk 2 tak masuk, tajuk 3 tak masuk, hak apa dia hak mukadimah ambil sikit, muka surat 80 sampai 85, kena tengok-tengok sikit. Takat tu ya. Tapi ulama mengaji bukan lagu tu. Ulama mengaji bismillahirrahmanirrahim. Syarah bismillah tu saja seminggu syarah. Ba tu membawa al-musafahah bitabarruk, ambil keberkatan. Ismun apa maksud ismun?
Allah, apa maksud Allah, sebab apa disebut Allah, sebab apa pada kalimah Allah tidak ada alif maksurah, alif kecil no. Allah tu ya, tapi kita baca dua harakat. Allah panjang dah. Tak kita tengok tu imam kita bila kita bang, dia tak bang Allah tak bang tu dia melainkan tu bila kalut senak perut ke apa lain cerita lah. Allah panjang panjang tak ada. Allah tak ada. Pasal apa hang baca kalau ngak dia kata tak ada alif pendek tang tu, saya baca pendek tak ada, tiga suku sangat. Nah, sebab apa? Ada sebab dia membezakan kalimah Allah dan kalimah Allata. Allah Allata ejaan lebih kurang sama, maka nak membezakan Allata yang merupakan sembahan orang musyrikin dengan Allah, sembahan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Boreh. Ini tafsiran Tok Guru Haji Saleh Musa. Tuhan yang Maha Boreh. Boreh lagu mana? Allah bagi nikmat banyak pada hamba dia. Ulama pecah pula pada sifat Ar-Rahman, pemborosnya Allah Ta'ala beri nikmat pada hamba. Nikmat itu pecah pada dua. Pecah pula tu Ar-Rahman. Kita 400 muka surat, bila nak habis 15 20 tahun pun tak tentu tapi baru mengaji universiti 3-4 lai keluar-keluar, oh saya pakar hadis, oh boy kemahnya hang, saya pakar saya pakar ni. Siapa kata hang pakar? Ulama kata, ulama mana kata hang pakar? Kalau takat orang di Facebook, WhatsApp, Twitter saja duk kata hang pakar, hang tak pakar lagi tu. Hang kena ulama yang betul pakar iktiraf kata hang pakar. Ni bukan pakar, ni pakar. Tak ada pakar hak jenis lompat atas bangunan apa tu, tu boleh ya. Jangan sombong. Jadi mengaji kena sabar panjang masa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengaji lama maklum. Kata Al-Imam Nawawi, Imam Syafi'i mengaji kesusastraan Arab hampir 20 tahun. Ini Al-Imam Syafi'i. Kita ni peminat PE Nana Tanjung ya. Almarhum dah, mudah-mudahan Allah tempatkan saudara kita PE Nana Tanjung bersama dengan Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Meninggal dah tuan. Hak tu bahagian dia. Ni hak hidup Imam Syafi'i mengaji bahasa Arab kat 20 tahun. Ni Al-Imam Syafi'i. Mengapa kitab At-Tanbih, hafal kitab At-Tanbih, subhanallah tabarakallah, hafal kitab Al-Muhazzam. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ni ulama yang datang selepas pada Al-Imam Syafi'i mengaji sehari 12 mata pelajaran. Kata Al-Imam Nawawi, aku sehari mengaji 12 kitab pada nahwu, sarah, balaghah, mantiq, hadis, tafsir dan sebagainya. Try masjid kita buat sehari 12 kitab mengaji meletup kepala otak dah. Balik pala dulu tu, masjid tu 12 kitab sehari mengaji, gelong habis orang belum pindah kira keluar Aisyah tu semua jadi mufti dah kalau sehari 12 kitab. Ni tara hak satu kitab ni pun lena ni, Allahu Akbar. Contoh, bukan tahun ni, tempat lain, Zimbabwe. Faham tak boleh? Ni apa dah tu? Mengaji kena lama, kena sabar, kena ada kitab. Ada peringkat-peringkat dia. Mengaji kitab tasawuf mula daripada kitab hak bawah, penawar bagi hati. Naik hak tu dulu, mengaji hak tu bagi hatam dulu. Lepas tu naik atas sikit. Kitab apa? Kitab dalam bahasa Arab, kitab Bidayatul Hidayah. Lepas tu naik atas lagi. Ada peringkat-peringkat. Mengaji kitab tauhid mula hak bawah sikit, apa dia? Antaranya Hidayatus Sibyan, ada sikit muqaddimah dia tu, syarah apa sikit-sikit. Lepas tu mengaji lagi kitab atas lagi Al-Misbahul Munir. Lepas tu naik sampailah kitab Bakuratul Amani. Ni kitab hak tinggi-tinggi dalam Jawi punya, kitab turas Melayu Nusantara kita. Lepas tu mengaji pula kitab lain, kitab fiqh mula daripada kitab bawah Idaman Penuntut jilid 1, mengaji bab taharah, suci bersih apa semua ni. Hak tu pun tak larat nak kilik mengaji dah.
nak basuh berak, nak basuh kencing, kaedah basuh berak, kaedah basuh kencing. Dia kata, ustaz saya cirit lam kain, lepas tu saya tak ada dah kain lain, saya nak semayang lagu mana tu, nak basuh tik cirit tu ada cara tak? Dia kena tahu juga cirit tu tik apa, mughallazah ke, mukhaffafah ke, mutawassitah. Dia kata tik cirit mughallazah najis berat apa? Dia kata bila saya berak tu berasa selak berat, bukan dia kira tik berat tak berat mughallazah dah bukan lagu tu. Nah, kena mengaji dah. Kena mengaji. Hingui boleh makan ke tak boleh makan malung hingui? Malung boleh makan tak hingui? Tak boleh jawab lagi ustaz, lepas azan depa kata baru kami jawab. Insya-Allah lepas azan kita jawab hingui boleh makan ke tak boleh makan. Nah, jawablah, tak dikira lagi. Sehari lepas lagi kita jawab insya-Allah. Baik malum, sambung. Ingui boleh makan tak? Dah tak habis lagi cerita buat ingui. Boleh tak? Ingui boleh makan, tapi jijik. Dia jijik. Siapa berkelan makan tak payah makan. Najis tak najis, cuma menjijikkan sahaja. Bahkan dalam kita mengaji ilmu fiqh, dia punya hingui ataupun hingui kalau dia sedut, dia akan jadi gelema. Dia akan jadi gelema. Bila gelema dia mayang, dia jadi guna. Dia baca pun nak sengar tak sengar. Tak boleh piak. Jadi kaedah dia ke mana dalam fiqh dia ajak kita. Ini kata penting mengaji walaupun bab taharah, kerana bab taharah ini adalah miftahus salah, kunci bagi sembahyang. Kalau bab taharah tak selesai, maka bab lain pun tak selesai. Hingui macam mana nak buat? Gelema dia nak buat guna. Ni gelema ni duduk dalam mulut ni penuh ni 4 minggu tak buang.
penuh dan macam mana nak buat? Maka kaedah antaranya kalau dah tahu dah, kita tepuk tangan ataupun dalam poket. Dah tahu dah, bawa lah handkerchief ke, bawa mandil, bawa tisu ke. Beda kita nak siah lagi ni, jangan ludah pergi kata imam, celaka tu, terkejut ke apa tu. Tak boleh, tak ada adab. Mayang sah tak? Mayang sah, tapi lagi sah duduk dalam hospital. Pasal apa? Orang ketuk kepala dia, pasal tak mengaji kaedah. Nah, maka tu bab taharah, mengaji ilmu agama. Ulama ramai dah mati. Jadi mengaji ilmu agama ini penting dan wajib kita kena belajar. Banyak kejahilan. Bila tak mau mengaji, maka akan bertambahlah kejahilan, bertambahlah kebodohan. Jadi syaitan ni cukup syok orang hak jahil. Nah, orang yang jahil syaitan cukup seronok kerana dia senang pedaya. Bahkan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang beribadah tanpa ilmu, maka orang ini orang yang gila dan orang yang paling gila atas muka bumi Allah Ta'ala. Nah, disebutkan juga dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim fi Tariqit Ta'allum, mengatakan bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat alim, maha berilmu, maha mengetahui, dan Allah tidak akan menerima amalan seseorang yang dilakukan atas dasar kejahilan dia. Dia boleh, dia ada kudrat pergi mengaji, dia ada kemampuan pergi mengaji, kalau dia tak reti tak boleh main masjid, sakit dan sebagainya. Banyak wasail, banyak wasilah perantara yang boleh dia ni mengaji. Ada YouTube, ada haknu, ada internet, ada buku dan sebagainya. Panggil ustaz main mengajak di rumah dan sebagainya. Dia mampu, tapi dia tak buat, dia tak mengaji, dia beribadah hanya ikut orang sahaja. Maka ibadahnya itu hanya sah dari sudut ilmu fiqh, tetapi dari sudut penerimaan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata jahil, na'udzubillah. Nah, banyak terjadi perzinaan. Zina ni haram lah, zina ni haram. Nah, baik. Jadi dia zina ni adalah hubungan badan tanpa akad yang sah. Tanpa akad yang sah, sama ada melalui jalan depan ataupun jalan belakang, highway ataupun jalan bawah, jalan lama. Faham tak sudah? Nah, jadi kalau dia berzina sama ada dengan Islam ataupun bukan Islam, dengan bukan Islam telah lagi lah, memang tak boleh menikah pun dan tidak sah pernikahan dengan orang bukan Islam. Maka dia telah terlibat dalam satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, ustaz, macam mana kalau kawan tu dia ni buat benda tu dengan binatang yang mughallazah, na'udzubillah. Contoh, dia ni perempuan muslimah, lepas tu dia pergi buat benda terkutuk tu dengan apa? Dengan anjing misalan contoh. Jadi bila mana anjing tu melepaskan dia punya sperm dia ataupun dia punya benih dia masuk mai kat perempuan ni, takdir Allah mengandung sebab apa? Mengandung tak sana ni, netang ni. Maka macam mana kira-kira dia? Macam mana dia ni boleh sentuh ke tak boleh sentuh ke? Nah, dia ni boleh jadi tu imam ke, boleh jadi tak boleh jadi tu imam ke, lagu mana ke? Tu diperbahaskan panjang oleh ulama tarikh dalam kitab Mughnil Muhtaj, disyarahkan oleh ulama. Tapi jarang-jaranglah berlaku. Tapi boleh jadi tak berlaku? Boleh jadi. Ni akhir zaman ni pelik-pelik maklum. Akhir zaman ni pelik-pelik. Lah ni orang duk jual dalam internet maklum, dia jual apa? Dia jual patung seks. Minta maaf cakap lah, patung seks. Apa dia patung seks? Antaranya dia jual patung yang bentuk badan perempuan. Jangan duk sih pula, tak kira duk pisah pula. Ada ke tak payah duk sih kan? Tak payah duk pisah pula. Tapi hak ni yang anak muda Islam kita, hak bukan Islam, hak tu bak depa lah, depa punya hukum lantak ni hak Islam ni. Duk jual ni tuan-tuan online.
Barang ni mai daripada mana? Barang ni daripada China, dijual dengan harga yang murah. Satu patung tu pula dia ada lah, dia punya orang panggil apa? Dia punya apa panggil ciri-ciri dia. Hak putih ke, hak sawo matang ke, hak badan gedebe ke, hak punggung besar ke, hak dada, macam-macam lah ada. Ustaz pernah tengok? Tak pernah tengok orang cerita. Orang cerita tak kita tahu kita, aku duk berasa macam ustaz dia beli. Ada. Kita duduk dengan budak-budak hak masalah ni tuan-tuan, kita jumpa macam-macam. Hak pelik-pelik, hak tak ada zaman kita. Zaman dulu budak 15 tahun, 16 tahun duk main zero point. Pasal apa belum? Duk main getah, duduk pintai, duk main dia metang apa tak ada menyanyi lagu tu lah. Lepas tu main kahwin-kahwin, umur hak kecil-kecil dulu ni. Main kahwin-kahwin, kira nikah pagi, tengah hari cerai. Lepas tu lepas asar rujuk pula. Hak dulu-dulu punya main. Lah ni main tak? Main hak betul-betul punya. Hak dulu kita main-main saja, tak berasa apa. Lah ni budak umur 15, dia main tu main sungguh bagi mengandung tu ni main zaman lah. Dengan cara apa? Dengan benda-benda ni lah. Nah, bila dia jual tu belum harga sekadang-kadang 100, 200, murah-murah ya. Dia kata biar aku beli hak ni dulu, pada aku nak menikah 10,000, 15,000, biar aku duduk dengan dia ni dulu. Dia ni tak ada masalah apa, period apa pun tak ada. Dia patung, bila-bila nak agah naik boleh. Faham tak faham sudah. Bahasa kasar, tapi hak ni duk jadi belum? Hak ni yang duk jadi akhirnya bawa kepada zina. Hak perempuan, cara perempuan, dia ada jual satu patung. Saya nak cerita pun jadi malu nak cerita, tapi kena cerita. Pasal apa? Pasal benda ni ada dalam negeri kita. Yang duk jual siapa? Orang bukan Islam. Duk jual ikut dalam grup WhatsApp apa ni ya. Nah, kadang-kadang kita duk buka Facebook ni belum, kita pun naik seriau. Dia main dia punya iklan tu. Pernah satu hari saya buka handphone ni, duk cari nombor. Tiba-tiba tuan-tuan apa berlaku, dia main satu video hak pelik-pelik dia bunyi satu lain punya bunyi. Allah mak, saya kata pi. Kita dah tengok dia bunyi suara orang duk berzina lah. Tapi bukan ni, dia kartun saya. Video tu kartun nak promosi hak depa punya barang tu. Saya buka. Lepas tu AJK Masjid tu dia salam cakap orang ni. Salam sampul, salam siapa? Habis gula dia salam. Kita pun salam. Lepas tu kita pun dia kata ustaz minta nombor telefon ustaz tak? Saya kata boleh abang buat main nombor. Kita pun buka malu. Dia main kok mana tu? Dia bunyi datang tu. Dia kata ustaz tu pun layan kau. Allah mak, saya kata pi. Saya kata mana ada saya. Nah, Haji tengok handphone saya ni. Dia naik ni. Dia ingatkan ustaz layan kan. Kalau ustaz layan kan, kalau sempoi, Allah mak pi terus dah. Kira muka waktu tu duduk belakang bonek kereta. Malu ni ya Rabbi Ta'ala. Ni orang jual ni, dia panggil apa benda tu, dia bentuk kemaluan lelaki, minta maaf cakap. Dijual, dan ini selalunya diguna pakai oleh budak perempuan untuk memuaskan nafsu dia. Dia kata aku nak dapat jantan aku tak boleh, kalau aku buat dengan orang aku berzina ni dah. Lah ni aku buat dengan cara ni, siapa pun tak tahu, mengandung pun tak, apa pun tak, aku seorang-seorang aku saja. Ni yang dilakukan oleh anak-anak orang Islam kita. Ada hal lagi sampel, dia jual terus badan orang terus, muka sebiji punya, muka artis ke apakah, sebiji macam orang. Ada kemaluan, ada paha, ada dada, ada. Maka dia melampiaskan nafsu dia dengan apa? Dengan menatang tu. Bila dia buat benda tu malu, apa berlaku? Dia kata kalau dengan patung pun sedap macam ni punya rasa, macam mana kalau dengan orang betul? Try mai tengok. Maka apa? Di Pulau Pinang Kenjah punya ada pusat-pusat ataupun grup-grup yang mengajak anak-anak muda melakukan zina dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kaum laki-laki dan ramai kaum perempuan. Statistik penduduk dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki. Di sebahagian negara terdapat perbandingan. Setiap seorang laki-laki berbanding dengan 11 orang wanita, yakni 1:11. Ratio dia, nisbah dia 1:11.
Ni barangkali kita kata di Malaysia ni wallahu alam, kita nak kena tengoklah dalam kita kata web kerajaan, jabatan apa kemasyarakatan dan sebagainya, depa ni adalah data-data yang terperinci, bilangan laki, bilangan perempuan di Malaysia, janda dan sebagainya. Tapi dalam kitab ni disebut secara random sahaja, ada sebahagian negara yang laki lebih, perempuan lebih ramai daripada laki, yakni satu orang laki bersamaan dengan 11 orang perempuan. Mungkin negara kita kebarangkalian, tetapi kalau di negara-negara yang bergolak, negara-negara yang perang, Syria, Palestin, barangkali lebih daripada yang disebutkan. Dan kalau kita meneliti di segenap tempat, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan adalah lebih ramai daripada laki-laki. Kuliah pun perempuan ramai daripada laki. Tapi masjid tuan-tuan ni alhamdulillah laki ramai pada perempuan. Betul tak Malung? Betul tak? Dan kali belakang Ustaz tak nak kira orang. Ramai tak kita pi pusat-pusat pengajian tinggi? Siapa yang ramai? Laki ke perempuan? Perempuan lagi ramai. Hak lagi ramai laki pusat serenti. Tu ramai. Tu pun ramai, tapi nisbah dengan bilangan perempuan lebih banyak orang perempuan yang hidup di atas muka bumi Allah. Sebab itu di antara hikmah ni dalam Islam dibenarkan kahwin sampai 4. Dia maklum muka lain dah. Tapi kita ni hikmah dia juga. Kerana apa? Allah Taala lebih mengetahui apa yang akan berlaku. Baik, sikit gitu tuan. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia ada Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami kepakaran dalam fiqh, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis. Lebih kepada kalau sebut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kira pakar dia, kelebihannya dalam hadis, bukan makna pakar hadis tak erti hal lain dah. Lebih masyhur dalam ilmu hadis. Gitu. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama yang besar yang syarah kepada Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, mengambil masa hampir 20 tahun. Dia boleh karang tu tuan-tuan, subhanallah, perbahasan yang cukup mendalam yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebab jumlah kaum perempuan lebih ramai, ni mengikut pandangan Al-Imam Ibnu Hajar, dia kata daripada hadis ni Nabi kata orang perempuan lagi ramai pada orang lelaki, di antaranya sebab apa? Sebabnya akibat daripada peperangan yang berlaku. Peperangan banyak berlaku bila zaman akhir zaman. Sungguh dia rentetan daripada perkara yang berlaku, dia akan bawa mai pula yang benda yang bersangkutan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kerana yang banyak terbunuh dalam peperangan adalah kaum laki-laki. Maknanya menjadi kepastian kalau masuk medan perang ni kebanyakannya orang laki-laki. Orang perempuan ada juga yang masuk, tetapi kebanyakan yang masuk dalam medan perang adalah orang lelaki. Walaupun demikian, Islam melarang kita bunuh orang perempuan. Walaupun dia berpihak kepada musuh, kita tak boleh bunuh dia. Kita tembak, tinggallah anak dara 2-3 orang, mak dara 2-3 orang, ratu dara 2-3 orang. Tapi mereka ni adalah ahli keluarga tentera musuh, maka tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh, melainkan mereka juga memerangi. Itu cerita lain pula. Tapi hakikatnya tak boleh bunuh mereka. Orang tua-tua, kanak-kanak, ni tak boleh. Baik, bukan perempuan. Banyak yang mati dalam perang orang lelaki, bukannya perempuan. Selain itu Allah Ta'ala pula menghendaki bahawa kebanyakan bayi yang lahir di dunia ini adalah bayi perempuan dan sedikit sekali bayi lelaki. Yang ni boleh pergi tanya kat doktor, tok bidan hak ada di hospital dan sebagainya, mereka boleh tahu sehari-hari itu berapa orang baby hak lelaki beranak, hak lahir, baby yang perempuan lahir. Tapi kalau kita tengok pada kebiasaan, orang yang berzina dia akan dapat anak perempuan selalunya. Tak tahu pasal apa. Barangkali kita kata apa,
selalunya kalau orang berzina ni, hak laki tu dia tak mau tanggungjawab dah. Dia kata bukan anak aku, takkan hang tidur dengan jantan lain. Selalunya daripada cerita-cerita televisyen Melayu hak kita boleh tengok, selalunya. Tetapi ada hikmah juga, Allah Ta'ala buat mai anak hasil zina tu anak perempuan. Kerana apa? Kerana selalunya hak perempuan punya masalah ni, dia rumit, dia nak kena sabit dengan pak. Kalau dia nak menikah, dia kena cari wali. Dia maka dia akan rawit pi kepada bapa dia lah. Kita walaupun tak sah bapa dia, maka dia akan melalui prosedur yang ditetapkan oleh pihak berwajib. Nah, sebab itu anak luar nikah ni dia agak rumit, dia punya urusan perkahwinan dia kena naik pi tanya qadi macam mana urusan dan sebagainya. Yang terakhir, ibu Yahya yang dirahmati Allah sekalian, alang-alang kita sebut pasal orang perempuan ni, bulan lepas saya ada sebut, saya dan cerita. Nah, sebelum kedatangan Islam, orang perempuan memang dipandang rendah dan dipandang hina. Nah, dipandang rendah, dipandang hina, sehina-hina tempat adalah orang perempuan. Di antaranya, sebelum daripada datangnya Islam, sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tamadun Yunani, kalau kita tengok orang tamadun Yunani, yang mana Yunani ini terkenal dengan falsafah Yunani dia, antaranya Aristo, Aflatun dan geng-geng mereka lah. Ini di antara golongan-golongan yang hebat dalam falsafah, tetapi pemikiran mereka sesetengah benda tidak boleh diterima, kerana mereka semua benda mereka nak buat at-tajrubah, nak buat eksperimen. Allah Ta'ala wujud tak wujud kena pakai eksperimen. Ini perbahasan dalam ilmu kalam dan juga ilmu falsafah. Baik, jadi tamadun Yunani mereka menganggapkan bahawasanya orang perempuan ini salah satu daripada rijisun, najis daripada syaitan. Yakni orang perempuan ni kira setan lah cerita dia. Habang orang perempuan ni memang daripada adik-beradik setan, kira tak baik. Ini adalah pegangan ketika mana zaman gelap Yunani, hak kuno punya pandangan. Ini di antara pandangan mereka. Yang kedua, kalau dalam tamadun Rom, orang perempuan dikuasai secara mutlak oleh ayah. Nah, misalan saya ni ada anak perempuan, jadi anak perempuan saya wajib kena ikut apa-apa yang saya nak. Dia mau, dia tak mau, wajib kena ikut saya. Lepas tu saya mati, adakah anak perempuan tu merdeka? Tak. Akan dikuasai pula, akan diperturunkan pula kuasa veto si bapa kepada adik lelaki ataupun abang dia. Adik lelaki ataupun abang dia. Abang dia lelaki lah, takkan abang perempuan pula, abang dia lah. Maka si abang dan si adik lelaki ni pun sama juga, dia punya kuasa veto dia macam si bapa tadi. Ini dalam tamadun Rom. Kalau dia kahwin, maka berpindah kuasa itu kepada si suami. Dua. Kristian pula, Kristian mereka melaknat orang perempuan, kerana disebabkan orang perempuan lah kita ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Mereka melaknat Ummul Bashar, Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Kalau tak kerana Hawa pergi makan buah tu, kita duduk dalam syurga dah. Tapi dia punya pasal, kita yang kena, kita yang jadi mangsa. Maka sebab itu dalam akidah Kristian, kalau kita tengok dia ada apa? Dia ada baptize. Orang masuk Kristian, dia akan ada upacara dia, dan ada kepercayaan mereka yang tertentu. Baik, dalam Kristian juga di antaranya fatwa paderi-paderi pok-pok mereka ini tentang hal orang perempuan. Di antaranya fatwa mereka adalah yang pertama, orang perempuan ni hanya layak menjadi hamba jadi bagi orang lelaki saja. Kira jadi hamba, hang nak buat apa, hang nak sepak teraja, hang nak buat jahat, nak buat baik, itu hang buat kat orang perempuan saja. Orang lelaki jangan. Kerana apa? Ini mengikut kepercayaan mereka. Yang kedua, antaranya dia orang perempuan ni di antara dua elemen, yang ni dia dalam diri orang perempuan mengikut fatwa Kristian ni apa dia, iaitulah sebahagiannya wanita, sebahagiannya orang, sebahagiannya syaitan, maksud bercampur. Nah, kalau orang perempuan dia ni syaitan pun dia, orang pun dia juga. Kira mau kalau ada syaitan kira tak baik lah. Ini dalam fatwa-fatwa mereka. Yang ketiga,
dalam fatwa Kristian Protestan yang dikeluarkan fatwa ni pada tahun 1805. Antaranya dia ada Protestan, Metodis, Ortodoks segala mereka dia punya mazhab dia. Antaranya dalam mazhab Protestan mereka mengatakan bahawasanya orang perempuan ini boleh dijual beli, boleh jual beli, menikah. Lepas tu hang nak bagi laki lain duduk dengan bini hang, laki lain nak mengandung dengan bini hang, tu lantak bi, boleh jual beli lagu tu saja. Dan ini diamalkan sehingga ke hari ini di negara-negara barat. Dia panggil swap, tukar. Nah, ni dia ada satu rancangan ibu-ibu ya sekalian. Apa dia ni? Dia tukar bini swap. Lalu kalau kita di Malaysia swap barang dengan barang handphone dengan motor dia. Handphone ke apa ke, jom kita swap barang kita 2 bulan, hang pakai handphone aku pakai motor hang, swap gitu ya. Pok ni swap bini terus. Bini hang bagi kat aku, bini aku bagi kat hang. Pakat-pakat boleh rasa seorang sikit. Allah mak pi terus. Ini dalam kepercayaan mereka. Baik. Yang seterusnya pada zaman jahiliah. Ni Arab jahiliah antaranya orang perempuan haram dapat harta pusaka, tak boleh. Harta pusaka tak boleh dapat. Yang kedua, laki boleh nikah dengan orang perempuan. Berapa banyak bini yang dia nak nikah, dia boleh menikah. Dan dia boleh talak bila-bila masa, dia boleh rujuk bila-bila masa. Walaupun perempuan tu tak setuju, dia kata nak balik, boleh ya. Sehingga kan dalam riwayat mengatakan ada orang pada zaman jahiliah menikah bini dia lebih pada 20 orang. Mana nak dan maklum, oi, hak seorang tu pun belaga bau pun tak dan. 20 orang dia boleh cerai, dia boleh rujuk dan tidak ada hak talak. Islam ada 3 hak. 3. Talak pertama, talak kedua, talak ketiga, talak bain, tak ada. Selamat jalan, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Tak ada. Habis 3 selamat. Ni dalam Islam. Dan tiada had bilangan isteri macam kita abang tadi, dan nikah istirda'. Nikah istirda' ni menatang apa maklum? Nikah istirda' ni nikah lagu mana? Nikah istirda' ni si suami kahwin, lepas tu bini dia pergi sewa kat orang. Dia kata nama bini dia nama Botoi, contoh nama Botoi, teruk kan nama bini dia kan. Dia kata Botoi, hampir tidur dengan kawan aku nama Koleh. Teruk nama, tak ada nama ni. Pergi tidur dengan Koleh. Ni sebut dalam kitab sirah disebutkan. Pergi tidur dengan Koleh. Baik, bila dia pergi tidur dengan Koleh, bini dia kena tidur dengan Koleh walaupun dia Botoi. Dia kena pergi tidur dengan Koleh. Laki dia nama Mangkuk. Kakak elok dekat dah tu. Koleh, Mangkuk, Botoi. Kakak cantik ya. Ni memang ada zaman dulu. Maka si Mangkuk ni kata kat Koleh, dia kata kat Botoi, Botoi hampir tidur dengan Koleh. Dia pun pergi tidur dengan Koleh. Mengikut mereka, si isteri ni, si Botoi ni, selama mana dia duduk dengan Koleh tadi, dia tak boleh balik main kat lelaki dia. Dia boleh balik bila? Apabila si isteri tadi ni sah mengandung, baru boleh balik. Sah mengandung baru boleh balik. Pasal apa? Kalau katakan setahun-setahun kalau sebulan sebab apa tak bagi balik? Barangkali kalau si bini pergi tidur dengan kawan tu tadi ni, si lelaki dia rindu kat bini dia. Barangkali kita tak rindu. Bila balik dia telefon bini dia, hantar kod messenger kan, ni cerita lah kan, tak bagi faham dia hantar messenger buat video call ke apa lebih kurang. Dia kata baliklah, ai keseorangan ni. Dia kata you bila nak balik, bini pun balik mai. Lepas tu bila balik mai, apa jadi? Jadilah benda hak patut jadi ya. Dah rindu kat bini dia, dia berjimat dan sebagainya apa? Maka akan berlaku percampuran mani. Hak tasak Koleh punya sepasal, hak Mangkuk ni punya sepasal. Jadi bila bercampur akan berlaku syubhah pada anak tadi ni. Ni anak hang ke anak aku? Anak hang ke anak aku? Maka akan jadi lagu tu. Maka dia hanya boleh balik apabila sah mengandung anak kawan tadi ni. Anak Koleh. Bila dah mengandung anak Koleh, maka Botoi boleh balik berduduk dengan Mangkuk. Maka mereka pergi meningkup 3 orang mereka. Ni apa dia panggil pernikahan al-istirda'. Kata Sayyidatuna Aisyah, bila datangnya Islam, pernikahan ini diharamkan dalam Islam. Maka kekallah pernikahan macam kita hari ini, ada wali, ada mahar dan sebagainya. Baik, maka itu di antara zaman jahiliah. Dalam Islam
tolak semua pandangan ni. Maklum boleh tengok dalam surah An-Nisa juzuk 1 lah ayat 1. Menolak mengatakan orang perempuan daripada setan. Dak, surah An-Nisa ayat 1 Allah Taala sebut ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kami jadikan kamu daripada satu jenis, yakni manusia. Hang laki pun manusia, hang perempuan pun manusia. Satu. Islam juga menolak bahawasanya orang perempuan mewarisi kecelakaan, yakni laknat ke atas Sayyidatuna Hawa radhiyallahu taala anha. Dia berkata ni Hawa punya kerja, kami yang kena. Allah Taala jawab dalam surah Al-An'am, wala taziru waziratun wizra ukhra. Al-An'am 164. Allah Ta'ala juga mengatakan kami terima amalan orang perempuan, kerana sebahagian daripada mereka kata amalan orang perempuan Allah tak terima, Tuhan tak terima, ditolak. Amalan orang lelaki saja diterima. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amalin minkum min dhakarin wa unsa ba'dukum min ba'd. Allah sebut yang kelima, Allah memuliakan orang perempuan. Hak sebelum ni duk maki, duk kata orang perempuan tak layak dan sebagainya. Dalam surah Al-Isra ayat 24, waghfir lahuma janahadh dhulli minar rahmah. Dalam surah Al-Isra ayat 24. Maka ini di antara dalil daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang perempuan. Islam memuliakan orang perempuan. Jadi mudah-mudahan yang kita sebut pada malam ni ada kebaikan dan ada manfaat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maklumat-maklumat yang saya sebutkan tadi tu saya petik daripada buku ni. Saya baca, saya buat ringkasan Al-Mar'ah fi Dawi Syariah Al-Islamiyah yang dikarang oleh seorang ulama besar daripada Syria, Dr. Ahmad Al-Kurdi rahimahullahu ta'ala. Dia cerita pasal apa ada mahar, pasal apa ada iddah, pasal apa ada penyusuan dalam Islam. Cerita dalam buku ni cerita tentang kemuliaan orang perempuan saja. Yang orang dah kata perempuan jahat, perempuan tak bagus, tak boleh dapat kerta pusaka dan sebagainya, dicerita panjang lebar. Supaya apa? Supaya orang perempuan itu sendiri tak menganggapkan dia dizalimi. Setengah orang apa leceh kau orang lelaki boleh nikah 4, kami tak boleh nikah 4. Apa leceh apa-apa tinggal celapa. Jadi ini dalam kitab ni dicerita. Jadi dibaca dengan penuh penghayatan, dibaca dengan penuh rasa hina, rendah diri, baru kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala ni sayang kepada hamba-hambanya. Cukup sekadar tu ibu-ibu yang sekalian. Di belakang sana tu saya ada bawa jualan untuk pondok kita. Maklum wajib kena beli nah, wajib, tapi tak beli pun tak berdosa lah kan. Saya bawa mai pau, saya bawa mic, saya bawa jual pau. Saya tak pau duit saja-saja nah. Saya pau duit ada barang. Ada pau coklat, ada pau kaya, ada pau miskin ya tak ada. Pau lima dah. Insya-Allah di belakang sana membeli sambil membantu mahak kita. Ada kopi Habib dan juga koko Habib. Maklum tolong Zat beli di belakang tu, kita bantu mahak kita insya-Allah. Dan dalam masa yang terdekat kita dah siap dah design untuk kalender 2021. Jadi kalender tu percuma, tapi janganlah kita habaq cuma tu sampai cuma terus kan. Kita cetak tu pun ada kos dia. Tapi niat kita nak menyumbang, kita bolehlah berapa ringgit pun yang kita nak buh. Insya-Allah bulan depan kita kita akan bawalah kalender baru tu, sama-sama kita menyumbang insya-Allah. Yang kedua, pendaftaran di mahad kita dah buka maklum untuk lelaki dan juga perempuan. Yang lelaki peringkat menengah, iaitulah sepenuhnya tahfizul Quran dan juga pengajian talaqi kitab. Jadi pendaftaran telah dibuka, kemasukan pengambilan baru telah dibuka. Kita ambil 30 orang saja maklum. Pengambilan 2 tahunan, 2 tahun sekali saja. Ada satu orang Pak Long duduk di Sungai Dua. Dia kata, "Ustaz, hak warga mah ada tak mahad tahfiznya?" "Lomo, Pak Long umur apa?" "68, jengkreng." Saya kata, "Pak Long hak umur 18 pun nak kerah suruh mengapai pun pada dah. Hak umur 68 nak suruh mengapai, silat-silat saya tutup sekolah terus." Pasal apa? Pasal tak boleh. Pasal
payah sikit, payah sikit, tapi tak apa, dia nak cuba mengapai. Di Mesir ada satu orang hamba Allah, sehari satu ayat saja dia mengapai, sehari satu ayat. Dia nak jadi hafiz Quran balong ni, dia nak mengapai sehari selai, dia tak mampu. Dia mengapai sehari satu ayat, maklum terhebat ngok, paling kurang apa ke. Takdir Allah umur 80 khatam 30 juzuk, umur 80 khatam 30 juzuk. Dia buat kenuri kesyukuran sampai orang kampung dia ni pelik ke dia, hang ni buat kenuri kahwin ke apa, meriah sangat, padahal dia kahwin dah. Dia kata dah, aku buat ni kerana bersyukur Allah Ta'ala panjang umurku boleh hafal 30 juzuk, hari ni kenuri, besok pagi meninggal. Subhanallah, ini kerja Allah. Jadi maklum kata aku tak mau hafal habis lagi mati awal pula. Dia bukan kira gitu. Nak kira habang kata Allah ni dia nak bagi, dia bagi. Jadi mudah-mudahan Allah panjang umur kita dalam iman, dalam Islam, dan diberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi fitnah akhir zaman, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.